Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Syukur kita kepada Allah SWT kerana dengan limpah dan izinnya kita masih lagi dapat bersama di pagi ini. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Ya Abang Mat, Assalamualaikum ji. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi bersemangat pagi ini. Hari ini sudah 30 hari bulan. 30 hari bulan Oktober. Besok last day Oktober. 2 bulan lagi habislah tahun 2022. Begitulah usia kita akan terus berlalu. Sama ada kita leka, kita tak leka, usia tetap berlalu. Sama ada kita nak ambil tahu, tak ambil tahu, usia kita tetap akan berlalu. Ya, Puan Zainab. Assalamualaikum ji. Waalaikumsalam. Dari mana tu? Duk mana tu? Makan gapo tu? Wah, segar-segar sama. Segar sama. Salam tu. Melaka hadir. Ya, api. Melaka, apa khabar Melaka? Melaka sehat, cecaluk sedap. Cecaluk sedap. Itulah usia kita saban hari. Kita sedar, tidak sedar, masa terus berlalu. Umpama air sungai mengalir, masa itu, umpama air sungai, kalaulah masa itu boleh dilihat, maka dia seumpama air sungai yang sedang mengalir. Sama ada kita nak lihat sahaja, kita nak minum air sungai itu, kita nak mandi, kita nak buat apa pun, dia teruskan mengalir. Setia, setianya sungai. Begitulah setianya waktu kepada kita. Allah memberikan waktu kepada kita. Allah memerintahkan kepada waktu. Berilah waktu kepada umatku. Alhamdulillah hari ini kita masih lagi dapat waktu itu. Salam ceria selalu. Ya, para gasam. Waalaikumsalam. Terima kasih para gasam kerana setia dengan tu. Setia. Syamsuddin Jalaluddin. Assalamualaikum tu. Waalaikumsalam Din. Apa khabar Cik Din? Apa khabar Cik Din? Terima kasih sudi jemaah tu buat bicara pada pagi ini. Masa kita terus berlalu. Dan masa yang lepas tidak boleh diambil lagi. Dan tidak boleh ditarik balik lagi. Masa yang lepas. Dan kita berharap kepada Allah SWT memberi masa yang akan datang kepada kita. Allah tidak pernah menjanjikan berapa banyak lagi masa dia bagi kepada kita. Tidak ada. Dan dalam bahasa mudah, kalau roti ada expired date, kita tak ada expired date. Expired date itu dirahsiakan oleh Allah SWT. Saya Melaka ji. Wow, okey Melaka. 2 Melaka masuk. 2 Melaka. Apik Melaka. Melaka kat mana? Semua Melaka. Zainab Melaka. Asam pedas sedap. Asam pedas Maidim sedap Melaka. Itu di antara tempat kesukaan saya. Melaka banjir tu. Alu gajah ni. Wahai. Banjir. Kau berenang je lah. InsyaAllah. Semoga tidak jadi satu bencana. Satu bencana. Penang clear. Penang clear. Apa tak clear nasi kandang pagi-pagi ni. Clear sama. Clear sama. Terima kasih. Terima kasih Mamat Penang clear. Alu gajah banjir. Kat mana? Kawan dah tanya dah. Pik, kawan dah tanya dah. Alu gajah banjir kat mana? Jangan kau kata pula banjir kedai kopi. Banjir kedai kopi. Air teh memanas atas meja. Ya, Putri Dayan. Putri Dayan. Assalamualaikum Haji Johor hadir. Salam sejahtera. Semoga terus sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini hari Ahad. Ahad day hari ini. Masa terus berlalu. Ya, 544. Gadik banjir. Hello, my parents. Yay, who are you? How are you, my parents? Itulah masa kita kena memvaluekan masa kita. Amat rugilah orang tidak memvaluekan masa. Sayang sangat. Apa yang dikatakan memvalue tu? Mengisi benda-benda yang berfaedah. Itu yang dikatakan. Jadi masa ini bergantung kepada kita. Kita nak letak harga RM1, harga RM10, harga RM100, harga RM1 juta. Jadi masa itu kita yang akan meletakkan value-nya. Kalau kita tidak meletakkan harga, kita buat kosong, buat benda-benda yang tak ada faedah langsung. Dan yang sedihnya negatif. Negatif, buat maksiat, buat perkara-perkara dosa dan sebagainya. Nah, jadi
Kalau boleh kita pertingkatkan. Masa itu kita isi dengan value yang tinggi. Seperti baca Quran. Sekarang waktu duha. Waktu duha sekarang. Solat sunat duha. Itulah pengisian masa yang terbaik. Buat baik kepada orang lain. Sayangi ibu bapa. Itu semua tu perkara-perkara penting. Mencari rezeki, niat kerana untuk menanggung ahli keluarga. Itu semua. Kak pun duduk gadik rumah awam. Wah, takkan sama satu gadik tak tahu banjir. Tahu tu, jiran kita kena tu 21. 21 jiran kita kena 21. Ya, Liverpool kalah lagi. Tak tahulah Liverpool kali ni. Itulah ambil orang muda. Nunes lah. Diaz lah. Semua kelongkang. Kau buang mana kenapa? Kenapa itulah. Jadi value masa bergantung pada kita. Bergantung pada anda. Value masa. Mungkin juga value masa itu bergantung kepada yang mana kita sihat. Kita sihat, kadang-kadang kita lupa yang kita sihat itu satu rezeki. Kadang-kadang pengisian semasa sihat tu mengisi benda yang tidak bermakna. Mengisi masa sihat. Kau mengisi masa sihat, kau buat apa? Kau buat benda yang tidak berfaedah. Benda sihat. Sihat ni bukan tubuh, bukan badan kita. Mata sihat, telinga sihat, hidung sihat, mulut sihat, tangan sihat, kaki sihat. Dan semua ni, yang sihat-sihat semua ni akan ditanya di pada mahsyar nanti. Oi, tangan kau buat apa? Kau sihat je? Sihat. Kau buat apa? Aku tampar orang. Habislah. Oi, mata. Kau sihat je? Sihat. Boleh melihat? Boleh? Bila ditanya, kau boleh melihat? Boleh? Habis tu kau buat apa? Aku tengok kucu-kucu tahi. Al-Quran? Al-Quran tak tengok. Ambillah. Kena. Itu rezeki. Jadi kita lupa. Apabila kita sihat, kita lupa. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala dia sayang kepada hamba-Nya. Apabila dia tengok dia sayang kepada hamba tu, beruntunglah apabila seseorang itu dia sayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apabila Allah sayang, bagaimana Allah nak supaya dia sayang kepada kita? Bagaimana nak tahu yang Allah sayang kepada kita? Jadi apabila kita lama lupa dia, kita tak zikir, kita tak istighfar, kita tak baca Quran, kita tak sedekah, kita tak solat, Allah sayang kita, maka dia bagi sakit kita. Apabila sakit, ya Allah, sakit. Terus ingat kepadanya. Terus ingat kepadanya. Jadi Allah sayang kita, supaya kita ingat kepadanya, dia bagi kita sakit. Dan ada juga Allah sayang kita. Sayangnya kepada kita. Kita dah solat dah. Kita dah baca Quran dah. Kita dah sedekah dah, sekadar mampu dah. Zikir dah. Tapi kenapa jadi sakit? Sebab Allah nak tingkatkan darjat. Nak bersihkan lagi dosa-dosa kita. Maka dia bagi kita sakit. Ada sebab kita sakit. Jadi kalau kita sakit, bersyukurlah. Ada perkara-perkara yang hendak dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Kalau kita sihat, bersyukurlah. Dan supaya kita syukur dan kita tidak lalai. Itu tajuk kita hari ini. Kita bimbang apabila nikmat sihat dan nikmat masa lapang ditarik balik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu quote of the day. Bersama dengan Tok hari ini dari Kota Baru. Takut apabila Allah menarik nikmat daripadamu. Takut. Ada orang lama-lama nikmat, kaki okey apa semua, tiba-tiba kena kecil manis, kena potong kaki. Satu nikmat sudah hilang. Tiba-tiba okey saja, mata tu tiba-tiba mata boleh tengok malam, tiba-tiba mata ni tiba-tiba kena pakai cermin. Nikmat mata sudah kurang. Bersing pagi-pagi ni lain macam. Nah, itu yang menakutkan kita. Apabila Allah menarik nikmat. Kita tiba-tiba suami isteri happy saja. Tiba-tiba satu hari jadi ada kes kecil. Bergaduh besar. Macam nak erat. Nikmat bahagia ditarik balik. Salam tu. Dan sahabat duha. Cerah di Woodland. Wah, untunglah Woodland. Tapi Kota Baru pun cerah ini. Assalamualaikum. Come on. Ya, come on. Silakan. Tajuk kita hari ini. Takutlah nikmat Allah tarik balik nikmat. Itu yang menakutkan kita. Sebab itu dalam keadaan kita mungkin
begitu begitu mesra, kasih sayang pun tiba-tiba tercetus satu insiden. Menyebabkan keadaan menjadi keruh dan sebagainya. Itu nikmat ditarik. Jadi kita berdoa apabila kita sedar supaya ditarik itu sementara. Tapi ada orang melihat apabila dalam sesuatu kes, seperti dalam rumah tangga, apabila berlaku kekuruhan dalam rumah tangga, dia cuba nak selesaikan kes tu. Katakanlah suaminya main kali 3. Maka isterinya lawan. Fight, lawan. Makin membesar renggang. Kebanyakan orang melihat kepada kes. Dia tidak melihat kepada ujian daripada Allah SWT. Tajuk hari ini, takut ditarik balik nikmat hidup. Itu yang menakutkan. Nikmat hidup. Terutama nikmat sehat, nikmat masa lapang, nikmat bahagia. Nikmat takut ditarik balik. Kita cukup bimbang. Tapi ada juga kalanya nikmat ditarik balik kerana Allah sayang kita. Kita dibuang kerja. Pangkat diturunkan. Kerana apa? Kerana Allah sayang kita. Kalau dikekalkan pangkat kita, mungkin kita akan salah guna kuasa. Ataupun mungkin kita tidak amanah. Menyebabkan kita masuk neraka. Jadi Allah tahu yang kita akan terjebak dengan rasuah dan sebagainya. Allah tarik jawatan itu. Maka kita tak ada kuasa. Tak ada kuasa, kita tak melakukan rasuah. Tidak terlibatkan rasuah. Itu pun boleh jadi juga. Boleh jadi. Jadi sesuatu yang berlaku itu ada hikmahnya. Jangan sedih. Bersangka baiklah dengan Allah SWT. Kita tak sihat, kita sedih, kita duka cita, sabar. Apabila kita bergembira, kita dapat senang lenang, suami yang baik, isteri yang baik, anak-anak yang bagus, jawatan yang baik, maka bersyukurlah. Tapi bukan setakat hanya bersyukur saja. Bukan kata Alhamdulillah naik pangkat. Bukan setakat itu saja. Alhamdulillah terima gaji. Bukan setakat itu saja. Alhamdulillah bisnes okey. Bukan setakat itu saja. Kena ambil daripada duit yang dapat tu sedekah. Sedekah. Itu tanda syukur. Syukur ini mesti disusuli dengan perbuatan. Sama juga kita sihat. Alhamdulillah sihat hari ini. Terus pergi solat. Solat itu tanda syukur. Kata syukur ialah syukur di mulut. Tanda syukur ialah perbuatan. Alhamdulillah. Oh sihat hari ini. Nak selawat 1000. Astagfirullah. Nak selawat Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala 1000. Tanda syukur itu. Syukur kerana kita sihat. Kalau kita sakit, mulut sakit, tak boleh dah. Tak boleh dah. Assalamualaikum, TikTok. Selamat pagi, JDT apa khabar? Apa khabar? Subscribe Haji Mat Atuk, YouTube. Please, thank you. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya, Haji Mat, sahabat-sahabat rahmat Allah. Terima kasih, Nunala. Amin. Amin, ya Rabbal Alamin. Takutlah nikmat akan ditarik balik oleh Allah SWT. Seronok bawa motor. Piau. Pam. Kena tiang elektrik. Nikmat ditarik balik. Allahu Akbar. Na'udzubillah min zalik. Minta jawab. Jadi, sebelum naik motor tu, bismillah tawakkaltu Allah. Bacalah apa-apa yang patut. Jangan lupa kepada Allah. 24 jam kena sentiasa ingat Allah. Kita, bagi orang yang sihat, kita tidak ingat Allah ni semasa tidur je. Semasa tidur dimaafkan kalau kau tidak ingat kepada Allah. Kalau tak berzikir masa tidur. Sebab itu apabila orang tertidur, bangun pukul 8 pagi, boleh solat subuh tanpa qada. Teruskan solat subuh. Sebab tertidur. Tidur ni separuh mati. Separuh mati. Orang tidur dimaafkan. Dimaafkan. Sehingga solat pun boleh lakukan solat subuh walaupun pukul 10 pagi. Kerana dia tertidur. Tapi janganlah tidur pukul 7, pukul 6. Bangun pukul 10 tak boleh lah. Ya, kenuyut. Selamat pagi, Pak Cik. Moga sihat selalu. Atuk-atuk kenuyut. Banyak atuk lah. Atuk. Tajuk kita hari ini, takutlah nikmat ditarik balik. Tapi kita ramai yang duduk kerja. Nak nikmat, nak kaya, nak duit banyak, nak enjoy, nak cari girlfriend, nak cari boyfriend, nak anak. Semua nak anak. Semua nak kepada nikmat. Tapi bagi orang yang dah dapat nikmat, dia tidak bersyukur. Dan kita bimbang akan ditarik balik. Beres tu. Oh, gitu baru jala. Atuk-atuk, jala. Itu pun tak ada ni.
Nikmat di antara nikmat yang besar ialah nikmat sehat dan masa lapang. Itu yang kita akan buat bicara pada hari ini, pada pagi ini sedikit. Dan Atuk doakan semoga semua berada dalam keadaan sehat sejahtera semua. Sebelum kita meneruskan buat bicara mengenai takutnya nikmat ditarik balik, maka kita membaca surah Al-Fatihah dan kita niat pahala Al-Fatihah itu jika Allah izinkan, kita serkah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, sahabat baginda, dan kita niat kita baca Al-Fatihah sebagai ibu Al-Quran, the mother of Quran. Al-Fatihah ini pahalanya kita niat untuk kedua ibu bapa kita, dan insya-Allah akan sampai, kalau ibu bapa dah meninggal akan sampai kepadanya sebaik saja selepas kita habis membaca Al-Fatihah. Dan kita niat juga kepada diri kita, isteri atau suami, anak-anak yang tersayang, semoga dihadiahkan, disedekahkan pahala Al-Fatihah ini, besar ganjarannya. Dan juga tidak lupa kepada guru-guru kita, jiran-jiran kita, sahabat-sahabat kita, sama ada yang masih hidup ataupun telah mati. Dan juga muslimin, mukminin dan mukminat daripada Nabi Adam alaihissalam sehingga sekarang. Kita niat, kita sedekah pahala Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah hebatnya surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Sandero, assalamualaikum Pak Cik. Assalamualaikum. Sandero, panggil atuk. Kunuyu kawan. Yes, kawan. Sandero, terima kasih. Terima kasih Sandero. Assalamualaikum Zanita Mustafa Family PRT FM. PRT FM tu apa dah lupa dah. Azhar Beta Gubi, ya, mari kita sama syukur. Aduh pula kau ni. Zanita, ya, terima kasih. Selamat pagi tu. Pagi Zanita dah makan belum? Chelsea Liverpool dengan Arsenal tengah buat barbecue. Arsenal nombor 2 lah. Arsenal. Tapi hebat sekarang Newcastle. Mendadak naik Newcastle kali ni. Hebat. Sejak Newcastle dibeli oleh Putra Arab Saudi. Duit banyak. 320 juta pound. Tahun ini dia sudah naik. Tahun depan champion lah tu. Amin. Kamu terima kasih. Thank you bang. JDT sambut salam. Terima kasih. Zanita, terima kasih. Thank you, sambut semua. Thank you. Joy, Arsenal kan kalah dengan kelab seni visual PS. Itu sekali ada peluang lagi. Ingatkan kita bercakap mengenai EPL. Ya, Zanita. Abang JDT. Baik, Abang JDT. Abang JDT. Hidup pun. Rezeki. Atuk minum hari ini. Ni daun pokok kayu manis campur madu. Rumah Atuk ada pokok kayu manis. Dia ambil satu helai je cukup. Ada berjuta helai di pokok. Ambil satu helai je terus. Kalau orang India, kalau dia masak, dia pakai daun kayu manis je. Dia tak pakai kayu manis pun. Jimat, daun kayu manis. Daun kayu manis. Memang sedap, seronok. Ya, ombak pantai. Ya, Assalamualaikum Tok dan semua sahabat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya backpost teh hijau dan burger McD. Seronok burger McD. Kata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia adalah kesihatan dan masa lapang. Ini hadis yang diwariatkan oleh Bukhari. Ayat hadis 5933. Kebanyakan manusia, kata Rasulullah, lupa kepada sehat dan masa lapang. Jadi itulah tajuk kita hari ini. Takutlah nikmat masa lapang
dan nikmat sehat akan ditarik balik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun rezeki duit masuk, sentiasa masuk, tapi bila anda sakit, maka duit sudah tidak bererti lagi. Itu nikmat sehat. Nikmat sehat ni walaupun duit berkepuk-kepuk, tidak ada nilai. Tidak ada nilai. Jadi bermakna, sama juga nikmat bahagia, bini bahagia, anak bahagia, kita sakit. Kita bahagia tak? Tak bahagia sebab kita sakit. Itulah nikmat sehat. Jadi, sehat itu besar maknanya. Setiap hari adalah hari yang baru. Amin. Lebih baik kamu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kau berdiri hari ini. Takutlah nikmat kita ditarik balik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan leka. Jangan leka. Sabda Nabi Muhammad SAW, dua kenikmatan yang sering dilupakan. Dua nikmat sering dilupakan ialah sihat dan masa lapang. Bila masa lapang ada, kau relax. Tak nak solat, tak nak baca Quran, tak nak zikir, relax. Tapi apabila tak ada masa, nak buat tu, nak buat ni, tak sempat. Itulah. Lupa. Masa lapang. Masa duit banyak sikit. Tak nak sedekah. Apabila tak ada duit, nak sedekah lah. Itulah manusia. Masa lapang. Masa lapang. Jadi katakan masa lapang. Itu ya. Masa lapang dan sihat. Nikmat masa lapang dan sihat. Kebanyakan manusia sering lupa akan nikmat sihat dan masa lapang. Manusia dituntut untuk memanfaatkan kesihatan dan masa lapang dengan sebaik-baiknya. Memang kita dituntut masa lapang itu diisi dengan sebaik-baiknya. Haji Mat, selamat pagi. Ya, Ros. Selamat pagi. Morning, Ros. Ingatlah masa sihat sebelum masa sakit. Betul sekali, Mak Pantai. Kalau dah sakit, ada duit berjuta pun tak guna. Tak guna. Kalau orang kata, jari aku tercabut satu. Masa tu ada 10 juta. Aku akan bayar 10 juta supaya jari aku sambung balik. Tak dapat. Tak ada kena jual. Tak dapat. Sedih. Apabila nikmat ditarik balik. Seperti rakan-rakan kita yang buat dialisis. Buat hemodialisis. Buah pinggang. Nikmat buah pinggang. 2 hari sekali kena cuci darah. Sedih tak? Jadi bagi rakan-rakan kita yang mungkin ada di kalangan di sini, Atuk nak nasihatkan, jagalah kesihatan yang terbaik, yang baki masih ada, dan yang penting ialah isilah masa ruang anda yang itu dengan perkara-perkara yang baik, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada rakan-rakan sedih baru-baru ini, anak saudara saya sendiri, umur muda lagi, 29 tahun, kena kidney, kidney problem, terpaksa buat dialisis. Allahu Akbar. Muda sangat lagi. Muda kena juga. JDT. Betul lah semalam poket kosong. Dengan berkat doa hari ini, boleh ada duit dalam poket. Kan tu? Malam kosong tiba-tiba dapat duit. Ada, itulah rezeki. Rezeki tiba-tiba. Tapi jangan lupa kamu. Dalam kau dapat tu ada bahagian orang lain. Sedekah. Allah nak uji tu. Allah nak uji tu. Allah nak uji. Dia nak uji, dia bagi. Allah nak uji ni pun dia bagi ada juga. Okay, aku bagi duit. Aku bagi harta, aku bagi. Tapi kau beribadat tidak ingat tak? Ya Pak Cik, zikir apa yang bagus buat harian? Zikir ni semua bagus sebenarnya, semua bagus. Tapi ada di antara zikir seperti zikir Fatimah. Zikir Fatimah ni popular kerana dia ada sejarah dia. Sejarah dia. Iaitu apabila Fatimah tangannya pecah, lecet kerana terpaksa buat kerja di dapur untuk melayan Sayyidina Ali, suami dia, dan menjaga anak-anak. Dia pergi jumpa ayahanda dia. Ya, ayahandaku. Boleh tak dapatkan seorang hamba abdi membantuku di dapur? Sedangkan pada masa itu baru lepas peperangan Uhud. Jadi hamba abdi itu ramai. Rasulullah tak bagi tahu kepada Fatimah ambil orang gaji. Tapi aku akan bagi. Aku ajar kamu satu zikir yang lebih kuat daripada 2 orang hamba abdi. Makna 2 orang gaji lebih kuat dengan kau amalkan zikir ini. Iaitu 33 kali. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 34 kali.
Allahu Akbar. Dia panggil zikir Fatimah. Buat setiap kali lepas sembahyang pun boleh, sebelum tidur pun boleh, sentiasa buat pun boleh. Itu dipanggil zikir Fatimah. Engkau akan mendapat kekuatan 2 kali tenaga yang lain. Itu di antaranya. Antaranya. Di antara zikir-zikir yang kita boleh amalkan. Ya, kamu, terima kasih. Duit boleh dibeli obat, tapi boleh beli tapi obat. Itulah, duit boleh beli obat. Tapi obat belum tentu boleh menyembuhkan sakit. Obat tak boleh beli. Sehat tak boleh. Tak boleh. Itulah jaga. Tapi kamu, apabila kita sehat, apabila kita sehat, kita kena bersyukur. Alhamdulillah sehat. Kita lupa kepada Allah apabila kita sehat. Dan kita nak enjoy je. Enjoy. Kita sehat. Tapi apabila ditarik balik nikmat, baru tahu. Baru tahu. Susah. Macam tu lah. Jadi apa kita nak menyatakan rasa syukur semasa kita sehat? Pertama sekali, jangan tinggal solat. Solat di awal waktu. Banyakkan solat sunat. Pasal kita sehat kan? Kalau sakit nak sehat, nak solat pun susah tau. Nak rokok, nak sujud, nak angkat. Sakit lutut. Kalau dah sakit. Kalau aksiden motor, patah. Macam mana nak solat? Kena juga solat. Itu. Maknanya bersyukur. Masa kita sehat berarti kita kena banyak beribadah kepada Allah SWT. Selawat kepada Rasulullah SAW. Itu di antara amalan-amalannya selain daripada zikir. Zikrullah, selawat kepada Rasulullah juga boleh. Tekan kat ATM. ATM. Tekan ATM. Tekan kat ATM. Betul lah tu. Kalau kita sehat, tak bersyukur kan. Kalau kita sehat, ramai orang akan lupa kepada Allah SWT. Sedangkan yang beri sihat itu Allah. Tapi ada yang kata, aku sihat, aku jogging tau. Aku dapat sihat ni kerana aku jogging tau. Aku tak tinggal vitamin tau. Aku sihat sebab tu aku sihat. Aku makan, aku kontrol tau. Aku tak makan. Dia lupa sihat itu anugerah daripada Allah. Dia dah lupa dah. Orang macam ni lah. Sekali kena stroke, baru dia tahu. Baru dia kata, aku jogging kena stroke juga. Aku makan pantai kena stroke juga. Aku, baru kau tahu. Itulah sihat tu daripada Allah SWT. Allah SWT. Jadi kebanyakan manusia sering lupa akan nikmat sihat dan masa lapang. Jadi manusia dituntut untuk memanfaatkan ketika sihat dan masa lapang. Itulah yang penting kepada kita. Jadi kita harus mengambil iktibar. Apakah yang dikatakan nikmat sihat dan apakah yang dikatakan nikmat masa lapang? Kamu betul lah tu. Sihat bersyukur. Ya, Asmadi Sa'id. Asmadi. Asmadi. Sihat. Allah bagi tu untuk buat ibadah. Betul. Solat, kerja, bersyukur, sentiasa. Betul sekali. Sihat Allah bagi tu bukan setakat untuk main bola je. Bukan untuk pergi mancing je. Sihat Allah bagi tu untuk beribadat kepada dia dalam keadaan yang lebih sempurna. Lebih baik. Orang sakit, solat susah tau. Jadi Allah bagi. Itulah. Betul. Jadi apabila kita malas solat, malas baca Quran, ada mata tak nak tengok Al-Quran, ada telinga tak nak dengar Al-Quran, ada mulut tak nak berzikir, tak apalah, aku tarik balik lah orang ni. Nikmat sihat dia habis. Habis kau. Allah tarik balik habis. Habis kau. Asmadi, terima kasih. Terima kasih. Go live. Kita sakit pun perlu bersyukur kerana sakit itu penghapus dosa. Amin. Benar tu. Bagi orang yang sudah beramal ibadah yang cukup, solatnya cukup, solat sunatnya dia buat, tahajud pukul 3 dah bangun, pukul 4 dah bangun, solat duha, sekarang solat duha 12 rakaat, sedekah dia dah buat baik dengan ibu bapa pun dia buat, dengan jiran, kawan, anak-anak, dengan isteri, dengan bini, semua baik, dengan bini-bini dia pun baik, tapi tiba-tiba sakit juga sebab Allah nak menghapuskan dosanya lagi. Ataupun Allah nak tingkatkan darjatnya, imannya, agar mendapat syurga di tempat yang tertinggi. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Simpanlah hatimu. Tiara. Tiara Jacqueline. Apa khabar Tiara Jacqueline? Tiara Jacqueline. Tiara. Staf saya di Sarawak dulu pun nama Tiara. Nama Tiara staf saya. Tiara Zindagi ke? Tak ingat apa nama staf saya. Di Sarawak dulu, masa dululah cerita lama lah. Staf saya. Tiara. Tiara. Simpanlah hatimu. Waalaikumsalam. Tipa hati. Waalaikumsalam. Tipa. Assalamualaikum Jimat. Selamat pagi. Ya Salbia.
Salbia, selamat pagi. Apa khabar Cik Yah? Orang Kelantan panggil Cik Yah, apa khabar? Dah makan belum? Dah siap ke masak di dapur? Wah, masak-masak di dapur. Terima kasih. Terima kasih. Nikmat sehat ialah suatu keadaan seseorang itu tidak menghadapi sebarang penyakit. Itu berarti dia sehat. Apa makna sehat? Sehat tu bermakna dia tidak ada apa-apa penyakit. Ada penyakit. Adalah sikit-sikit sesama. Itu kacang je lah kan. Sesama sikit-sikit. Macam atuk pagi-pagi dia ada. Itu sikit lah. Itu tak ada apa lah. Tak apa. Sehat itu makna seseorang yang tidak menghadapi sakit-sakit yang berat lah. Lumpuh ke. Patah kaki ke. Apa lagi? Demam ke. Demam yang kuat ke. Macam tu. Itu sehat lah maknanya. Sehat lah dia. Sehat. Okey, dari segi masa lapang pula, keadaan seseorang yang tiada sesuatu pekerjaan yang hendak dilakukan. Dia tak ada kerja, tak ada nak buat apa, tak tahu nak buat apa. Itu masa lapang. Masa lapang. Tiada sedang minum kat kantin ni. Jom minum tu, silakan. Kantin sekolah ya. Sikit salam kat cikgu-cikgu, kat ustazah tu. Kat ustazah. Lain macam tiada. Silakan. Seronok jadi cikgu ni. Seronok. Katuk pun dulu pun selalu juga minum kantin. Sekarang kantin nenek kau je lah. Ni kantin nenek kau lah ni. Kantin nenek kau je lah. Tiara. Takutlah. Tajuk kita hari ni Tiara. Takutlah. Allah tarik balik nikmat daripada kita. Takutlah. Allahu Akbar. So, takut tu setakat takut je. Beramal lah. Jangan. Amal makruf nahi mungkar. Buat yang baik, tinggal yang tak baik. Itu yang dikatakan takut. Takut Allah tarik nikmat. Takut Allah tarik nikmat. Biar orang buat jahat kepada kita, kita sabar. Jangan balas. Biar orang deki dengan kita sabar. Biarkan. Biar orang mengumpat dengan kita sabar, membawang. Jangan biarkan. Orang sabotaj kita, biarkan. Itu semua ujian daripada Allah. Tak sangka dia tak nak bayar hutang saya. Halalkan saja. Banyak tu, halalkan. Allah akan bagi rezeki banyak lagi. Biarkan tiba-tiba saya tak salah, dia marah saya. Biarkan. Musim baru ni, kalau ada banyak masalah apa, gilah tolong kata menera. Aduh, kena you. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Zanita. Terima kasih. Itulah kita paling takut. Jadi apabila kita kata takut, berarti kita buat yang baik, tinggal yang tak baik. Itu baru dikatakan mulut kata takut ditarik nikmat, perbuatannya aku tidak akan melakukan perkara tak baik, tapi aku akan tambahkan melakukan perkara yang baik. Perkara yang baik itu adalah soal ibadah. Ibadah itu bukan solat, baca Quran saja, zikir, tapi ibadah itu termasuklah pergi kerja. Pergi kerja juga ibadah. Jangan MC. Tak sakit tapi buat MC. Tengok. Kau tak sakit, kau ambil MC ya, pura-pura sakit. Kau tak takut kau sakit betul-betul? Takut bro. Tapi ada orang sanggup. Tak apalah hari ni ambil MC. Tak ada. Allahu Akbar. You nak menipu siapa? Tipulah tu. Kalau kau sihat, kau ambil MC, kau tak pergi kerja, kau dapat gaji. Haramlah duit tu. Tak pasal-pasal duit tu jadi haram. Sepatutnya duit tu halal. InsyaAllah tu. Jarakan cuba buat yang terbaik. Amin. Amin. Buatlah yang terbaik. Sekadar terbaik. Kita ada hadnya. Setiap manusia ada kekangannya. Constraint-nya tetap ada. Tapi berusahalah. Seperti kita kata baca Al-Quran. Kita tergagap-gagap baca Al-Quran. Teruskan. Teruskan. Orang yang tergagap-gagap baca Al-Quran, dia akan mendapat 2 pahala. Satu pahala kerana dia berusaha untuk baca Quran, walaupun gagap. Dan satu lagi, dia membaca Al-Quran. Dia akan dapat 2. Bagi orang mahir baca Quran, dapat 1 pahala. Itu contoh. Contoh kita buat macam tu. Ya, Sudia, Anza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi tak jawab. Pagi. Morning. Tajuk kita hari ini. Takutlah nikmat kita ditarik balik. Kita happy. I'm very happy with my husband. Sedap seronok kan? Tiba-tiba ada orang ketiga, pop, meletup. Habis. Apa jadi dengan happiness? Burn. Dan mulailah berkuara. Mulailah masa muka tak happy, rasa tak nak balik kat rumah, rasa enjoy kat luar. Itu semakin jauh lah. Semakin jauh. Saya tak masuk lagi. Makin renggang lagi. Keluar dengan boyfriend lain. Suami keluar dengan girlfriend lain. Makin jauh. Akhir sekali bercerai. Bila nikmat ditarik balik. Allahu Akbar.
Tapi sebaliknya bila senang kita bersyukur. Bila kita bila kita senang buat pantat. Sebaiknya kita bersyukur. Bersyukur itu yang Atuk ulaskan tadi bukan setakat dengan perkataan. Mesti disusuli dengan perbuatan. Solat sunat syukur. Perbanyakkan solat-solat sunat. Solat sunat taubat. Kita cek. Ada juga, kenapa saya berusaha begitu kuat tapi rezeki tak dapat-dapat? Ada penghalang tu. Tak ada. Bos saya dah sokong dah, tapi tak dapat juga. Penghalangnya ialah dosa kau sendiri. Dosa itu penghalang kita tahu. Dosa ni bukan sahaja penghalang untuk kita masuk syurga. Dia juga menghalang untuk kita mendapat nikmat di dunia. Itu berat dosa ni. Dosa dengan ibu bapa. Penghalang ke syurga dan penghalang kebahagiaan di dunia. Ialah dosa. Jadi jangan buat dosa. Sebab dosa tu kamu menimbulkan bukit menghalang kamu lebih bebas. Lebih bebas. Kamu buat dosa tu sengaja ambil batu besar letak atas bahu kamu. Maka lama makin berat. Maka kenapa ni? Kenapa ada saja masalah di rumah ni? Ada saja benda ni. Ada saja tak kena. Buat tak jadi. Cek. Kena cek balik. You check account you. Berapa banyak dosa you ada? Tengok kad merah berapa banyak. Tulisan merah banyak ke? Erase. Hapuskan. Macam mana nak hapus tu? Bertaubat. Ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Banyaknya dosaku ya Allah. Bertaubat. Ampunlah dosaku ya Allah. Teruskanlah nikmatmu kepadaku ya Allah. Aku amat berharap memerlukan nikmatmu. Kalau Indonesia, aku membutuhkan nikmatmu ya Allah. Membutuhkan. Itu orang Indo. Rakan-rakan kita di Indo macam tu. Di sini pun ada orang Indo ni. Ada dari Kalimantan, Aceh. Dia dengar juga. Dia dengar. Kita memerlukan. Ya Allah. Hanya padamu lah. Kami sentiasa memerlukan bantuanmu. Sokonganmu. Jangan rasa ego. Aku pakat besar sekarang. Oh, you tahu tak? Allah lagi besar. Jangan bro. Jangan. Ini menakutkan. Al-Quran itu santapan rohani dan menenangkan jiwa. Benar sekali Asmadi. Al-Quran itu ubat segala penyakit. Ada ubat yang penyakit yang tak ada ubat. Penyakit angau. Penyakit angau. Penyakit was-was. Penyakit berat-berat bagus tu. Banyak. Penyakit tamak. Penyakit dengki. Mana ada penyakit dengki ada ubat? Penyakit dengki ada ubat ke? Oh, dengki lah aku hari ni. Mari Panadol 2 biji. Tak jadi. Penyakit dengki. Iri hati. Cepat pemarah. Ini penyakit kedekut. Macam mana penyakit kedekut ni? Aku makan B-complex. Penyakit kedekut kau hilang. Tak boleh. Penyakit kedekut. Penyakit cakap kasar dengan suami. Isteri cakap kuasa dengan suami. Bang minum bang. Bang tak dengar ke? Pagi minum lah. Dah lah kita buat. Tak nak minum pula. Marah kat suami dia. Na'udzubillah. Allahu Akbar. Jaga bro. Jaga. Saudah jaga. Jaga. Kita selalu lupa nak bersyukur. Lupa nak bersyukur. Adakan laksana Islam. Mustafinain. Mustafinain. Islam. Kumun. Bila senang kita selalu lupa. Bila kita suruh susah cepat aja kita ingatkan dia. Itu tujuan Allah bagi kita susah. Sebab dia dah lama kita lamanya ombak pantai ni tak zikir kepada aku bagi sakit sikit. Bagi sakit, astagfirullah, sakitnya ya Allah. Macam tu lah. Jangan mengata orang, mengata kita lah. Allah kata, lamanya umat aku ni. Ombak pantai ni, lamanya. Jolinya tengok, dapat duit banyak. Tengok, dia tak ingat aku langsung. Aku bagi duit dia hilang. Tiba-tiba je duit hilang satu dompet. Ini cerita. Jangan takut ombak pantai. Atuk cerita. Hilang duit dompet, ya Allah, duit aku hilang. Baru ingat Allah. Tapi masa ada duit tak nak. Ini sedekah, ni untuk mak, ini untuk anak, ni untuk kakak, ini untuk anak yatim. Sedekah. Pakcik apa khabar? Pakcik nak makan apa? Okey, saya belanja. Itulah. Ini bukan duit saya. Allah bagi melalui saya. Saya kongsi-kongsi lah. Ambil. Allah akan bagi lagi. Itu kan fadilat daripada sedekah. Sekali kau bersedekah, aku akan berganda-gandakan lagi. Tapi sekali kau lupa kepada rezekiku,
azabku amat pedih. Ya, Sirna. Assalamualaikum, Tok. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sirna dah makan belum? Makan dulu, minum dulu, makan dulu. Ya, Zarina, Zah. So, makasih. Makasih, Amin. Terima kasih rakan-rakan semua. Bersama Ina, apa khabar? Assalamualaikum. Selamat pagi semua, pagi, morning. Penyakit mudah bimbang dan risau. Penyakit bimbang, risau, itu semua tak ada obat. Tak ada obat. Tak ada obat. Seperti mana kata kawan kita, bacalah Al-Quran. Setuju sama. Mustafid. Ralat, adakah laksana hukum Islam itu dikatakan penunggak agama? Adakah laksana hukum Islam itu dikata penunggak agama? Lepas tu Rasulullah penunggak agama ke? Dah. Orang yang bercakap mengenai agama, berarti orang itu berdakwah lah. Baiknya agama kita ni baik. Kalau berbuat baik macam ni. Macam Ustaz Azhar Idrus. Ustaz-ustaz kita hebat-hebat belaka. Ustaz Wadi, Ustaz Samad, Abdul Somad. Ya, mereka ni hebat-hebat. Bercakap yang baik-baik. Itu bukan tukang agama. Tukang agama macam tu. Ya, kadang-kadang kita buat penafsiran sendiri. Bukan sakit tu ujian. Buat pantai. Tahu pun. Buat pantai dah takut dah. Seriau lah tu. Seriau. Batu apabila kau bawa motor seronok. Nampak masjid berhenti. Piau. Masuk masjid. Solat sunat 2 rakaat. Itu baru betul. Itu baru betul. Ni lalu ke masjid dengan azan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Buat motor. Kau buat tak tahu je. Pam. Depan. Allahu Akbar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Finish. Itulah. Sebab apabila kau mendengar azan itu, mana warning supaya kau berhenti. Sebab ada malapetaka di depan. Ada malapetaka di depan. Apabila dengar azan, kau berhenti terus masuk masjid. Sebab di depan ada malapetaka. Kau tak tahu. Allah tahu. Sebab itu dia bagi kau dengar azan. Jadi oleh kerana kau pilih. Seperti mana syaitan kata, kau dengar aja, kau jangan pergi solat. Kau teruskan juga. Teruskan juga, kau kena lah. Itu je. Analogi dia mudah. Tapi kalau kau pilih ajakan daripada malaikat, ajakan daripada Allah SWT, cetusan hati, dengan azan, dah azan. Kau nak mutu. Masuk dalam masjid dan solat. Tiba-tiba, aksiden depan. Sepatutnya kau aksiden. Tapi Allah telah babaskan. Kerana kau memilih jalan memperingati Allah SWT. Itu orang kata. Gerah dah ada, gerah. Malapetaka dah ada. Tapi tidak terlibat dengan kita. Ini yang kita nak. Ini yang kita nak sangat kita mendekati. Sebab Allah lebih tahu apa yang di depan akan berlaku. Tok, Spurs malam best gila. Comeback last minute. Atuk nak tengok juga lepas ni. Nak tengok yang dah recommend. Spurs, hebat. Tak pasti siapa yang shoot go. Son ke? Son ke apa ni? Kane. Dua tu. Kane pun sekarang second top scorer tau. Top scorer. Kane memuncak lah dalam apa ni. Kali ini musim ni. Ya, Muhammad Ridwan. Atuk pun suka Spurs. Masa White, Mr. White dulu. Spurs ramai juga. Atuk dengar dulu. Ya, naik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah. Allah Maha Besar. Segala puji kepada Allah SWT. Terima kasih. Terima kasih. Tap rakan-rakan. Ajak mari kita berbicara. Type lah apa yang kita nak cerita. Tap rakan-rakan kita. Jom kita dengar Atuk cakap sepatah dua. Kau bagi pendapat, Atuk baca. Jadi kita nak two way. Dua jalan. Tajuk-tajuk memang mudah lah. Atuk pilih tajuk mudah. Macam tajuk hari ini. Kita wajib takut nikmat kita ditarik balik oleh Allah SWT. Tapi sebenarnya nikmat itu akan ditarik juga sampai masanya. Seperti usia dah tua. Kita dah kurang sehat, penglihatan kurang. Sebab tua itu sebenarnya tanda kita sudah hampir dengan mati. Itu notification. Bahasanya kita akan berakhir riwayat kita. Jadi itu bukan nikmat ditarik balik kerana untuk apa? Kerana ujian tak ada. Itu nikmat ditarik balik sebagai notis yang engkau dah tua. Terbaik tu Haji. Terima kasih Mustafid. Terima kasih. Marilah solat sebelum kamu disolatkan. Marilah solat belakang tu imam sebelum kau solat di depan tu imam. Macam tu awak kata. Terbaik tu. Baik. Terbaik. Jadi dua perkara yang kita harus jaga, iaitu nikmat sihat dan nikmat masa lapang. Ada orang sibuk husband and wife kerja. Dia boleh jumpa hanya seminggu 2 kali je. Hari Sabtu dengan Ahad. Lain sibuk.
sibuk. Mengejar harta. Sedangkan dia membuang waktu 5 hari seminggu. Dia buang kerana cari wang. Dia buang waktu mencari wang kerana nak rumah besar, nak kereta besar, nak duit banyak, mudah pergi melancong, nak beri anak-anak kemewahan. Maka dua-dua suami isteri bekerja siang malam. Sedangkan apa yang dia cari itu semuanya ditinggalkan. Tak salah kerja dua-dua. Tak salah 24 jam kerja, tak salah. Tapi kau mesti dah masa kau akan banyak kepada perkara-perkara dunia. Pada kau letih, kau tak nak lagi solat malam pukul 2 pukul 3 pagi. Pada kau letih, kau balik saja letak, mungkin terlepas solat waktu. Pada kau letih, kau sudah abaikan tanggungjawab dengan anak-anak. Anak-anak tak sempat dah. Just say hello kepada anak-anak. Pada kau letih, kau tak bermesra dengan suami kau. Dan suami kau letih, tak bermesra. Itu semua dunia, bro. Dunia. Dah gaji dah 10,000. Nak naik 20. 20. Berhentilah seorang. Kerja seorang. Sebab isteri ni tidak diwajibkan bekerja. Tidak wajibkan dari segi hukum. Rasulullah tidak meninggal harta. Rasulullah tidak meninggalkan unta beribu ekor. Tak ada. Tak ada apa. Rasulullah cicir sebetuk pun. Dia terus bagi sedekah kepada orang. Dia kata, aku nak meninggal kosong. Bila aku meninggal, aku kosongkan hartaku. Kosong. Tak ada. Kosong. Siapa tu Rasulullah? Itu yang Rasulullah ajar. Kita terbalik. Apabila aku nak meninggal, aku nak tinggalkan rumah, aku nak tinggalkan harta kepada anak-anak. Itu yang bergaduh anak-anak tu. Bergaduh berebut harta. Yang cerdik sapu awal-awal. Panjang cerita lah. Panjang cerita. Maaf ya Haji. Maaf slow-slow Haji. Dah jadi bolok dah kalau Haji cakap laju-laju. Jadi bolok. Jadi bolok. Jadi bolok. Slow-slow dah ni. Slow-slow ni. Burn. Slow-slow. Jadi, ya Muhammad, Atuk, saya teringin nak tengok bola dengan Atuk. Tengok bola. Tengok bola. Oi, boleh tak bola. Atuk dulu memang Atuk tengok live, tunggulah. Tapi sekarang sejak ada ulangan ni dalam Astro, dalam Android, YouTube, tak payahlah. Sebab kita tengok kalau katakanlah Liverpool kalah 2-1. Ulangan pun 2-1 juga kalah. Ulang tayang pun 2-1 juga. Lagi tidak stres kita tengok. Tapi tak ada fun lah. Assalamualaikum Ji. Salam Izan, apa khabar? Ya Zanita, amin ya rabbal alamin. Zanita, sejuk tu. Sejuk. Sejuk. Selimutlah, sejuk. Sejuk pagi-pagi sejuk. Ya, Assalamualaikum Rizan, apa khabar? Betul Haji, okey. Betul Haji. Jadi sihat dan masa lapang, itulah dua perkara. Apa makna sihat? Satu keadaan seseorang itu tidak menghadapi sebarang penyakit, maka dia sihatlah, insya-Allah, alhamdulillah, sihat wal afiat. Apa kata masa lapang? Bila keadaan seseorang yang tidak ada satu kerja pun dia nak buat, kosong. Tak ada apa nak buat hari ni. Masa lapang tu. Masa lapang. Masa lapang. Itu yang jadi. Tajuk kita hari ini, takutlah apabila Allah tarik nikmat kita. Tarik nikmat kita. Takutlah. Atuk pencing jusah ke? Tak ada, mana ada. Atuk pencing pelihara lembu je. Kunuyuk, jaga lembu je. Jaga ayam. Kenapa perlu kita jaga sihat? Kenapa perlu kita jaga sihat? Segala aktiviti dan rutin harian kita dapat dilaksanakan dengan baik. Bila kita sihat, kerja-kerja harian kita, ibadah harian kita dapat kita laksanakan dengan baik, senang, tak sakit lutut, tak sakit pinggang. Macam baik. Kena baik. Kawan suruh tanya. Kawan suruh tanya. Lain macam kawan suruh tanya. Kawan suruh tanya. Maknanya apabila kita sihat, kelebihan dia ialah kita akan dapat menjalankan rutin harian, aktiviti harian dengan baik. Berasa nak main serupuk, kita pergi main serupuk. Berasa nak pergi makan pokok, kita makan pokok. Berasa nak pergi nak tuluai kapur. Kita sihat kan? Kita sihat, kita boleh buat. Kempen kebersihan membantu masyarakat proaktif dalam pekerjaan. Menceriakan fungsi akal. Memelihara fungsi akal supaya manusia dapat berfikir
dengan lebih kreatif dan kreatif. Badan sihat ni, pemikiran kita akan lebih kreatif. Tadi mudah faham lah. Bila kita sihat ni banyak benda kita boleh buat lah. Banyak benda boleh buat. Kalau dah sihat ni. Kalau dah sakit kat dok setarang lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kalau sihat perlu jaga kesihatan. Terutamanya untuk kita boleh beribadah. Bila sebut ibadah ni jangan fikir solat saja tau. Beribadah termasuk buat kerja pun ibadah. Mencari rezeki pun ibadah. Menjaga anak-anak ibadah. Menjaga suami ibadah. Melayan suami ibadah. Semua dia ibadah tau. Tapi kerana Allah SWT. Bukan kerana lain. Hari ini kita kalah bola. Sepak. Ada bola sepak Ramli. Kalah bola pula. Liverpool kalah 2-1. Habis dah Liverpool musim ni. Habislah. Berkat daripada Mane sudah hilang. Sudah hilang. Sudah hilang. Itulah bola. Bola tu bulat. Bola tu bulat. Tak ada pilihan. Terpaksa menerima hakikat kekalahan itu. Walaupun ada orang baru. Tadi kita menjaga masa sihat. Begitu juga kita kena menjaga masa lapang. Masa lapang kita. Waalaikumsalam. Terima kasih. Zanita Musafa, family, PRTN. Salam semua. Amin. Amin. Terbaik untuk kita semua. Amin. Ramli. Terima kasih. Manusia yang bijak dapat mengurus masa dengan betul dan berkualiti. Manage your time. Time management. Itu satu kursus yang khusus tu. Kalau Atuk dulu, masa buat kursus management, time management salah satu daripada topik yang penting. Kadang-kadang kita, bila kata time management, ini untuk orang pejabat ni. Tidak. Time management ni untuk semua orang. Untuk semua orang. Sama ada orang kerja, tak kerja, orang meniaga, orang duduk saja, orang tua, orang muda. Mesti tahu. Time management, pengurusan masa. Mesti tahu. Mesti tahu. Dan Allah juga mengurus masa. Dan Allah sudah memberi basic information mengenai jadual masa. Dan Allah tetapkan. Kalau kau tak ikut, kau berdosa. Allah sudah menentukan jadual masa. Jadual masa. Macam mana tu? Solat 5 waktu. Itu jadual masa. Wajib kena buat. Tapi Allah bagi masa yang cukup. Subuh. Antara subuh dengan zuhur. Masa luang ada. Zuhur dengan asar. Ada masa ruang. Asar dengan maghrib. Maghrib dengan isyak. Ada ruang. Kalau tak buat, berdosa. Mana Allah telah mengaturkan hidup kita. Hidup prinsipnya. Prinsipal hidup. Iaitu pengurusan masa. Wal asri innal insana lafi khusr. Sungguhnya demi masa, sungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Atau now saya rasa tak ada langsung masa lapan tu. Masa lapan saya. Semuanya diisi. Alhamdulillah. Isi masa. Manusia bijak dapat mengurus masa dengan betul dan berkualiti. Apa itu masa betul dan berkualiti? Betul dan kualiti. Dalam keadaan tertentu, kadang-kadang kita buat pilihan di antara yang penting dan yang segera. Yang penting dan yang perlu. Kita pilih. Solat itu penting. Kan? Kau kena pergi kerja, itu perlu. Penting tu kena buat dulu. Kerja kemudian. Itu di antara. Ya Wawi. Apa khabar Wawi? PH terbaik. Allah kau ni. Malam. Siang-siang mana ada parti? Tak ada. Semua orang tidur. Semua orang tidur. Orang politik siang tidur. Malam buka. Perjalanan kita ni Allah yang tentukan. Amin. Mantai. Benar sekali. Manusia yang bijak dapat mengurus masa dengan betul dan berkualiti. Betul dan berkualiti. Betul dan berkualiti. Itu yang pentingnya. Itu yang penting. Pembahagian masa lapang yang betul merangkumi waktu ibadah, belajar, redha, bersama keluarga. Itu termasuk dalam basic. Kecuaian dan kegagalan mengurus masa menyebabkan banyak aktiviti tergendala. Orang yang tak mengurus masa dengan baik, janji tak ditepati, janji pukul 10, pukul 12 baru sampai, janji nak buat terus tak buat, janji tak ditunaikan. Pengurusan masa ni termasuk suami isteri pun sama juga. Suami juga.
Dan kalau untuk isteri, kita kena bagi masa yang lebih sikit. Kalau kata okey, kita nak pergi mall malam ni pukul 8. Jangan cakap pergi mall malam ni lepas maghrib. Lepas maghrib tu pukul berapa? Bagi jam pukul 8. Bila bagi pukul 8, kena bagi 10 minit ekstra. Ekstra. Perempuan ni lambat sikit. Coba tudung ni, oh tak masuk. Coba tudung ni, oh tak masuk. Tukar baju ni, bagi masa sikit. Jangan marah. Jangan marah. Itu masa, bagi masa. Jadi kecuaian dan kegagalan mengurus masa menyebabkan banyak aktiviti-aktiviti kita tergelal. Kita masa leka. Tak apalah, masa ada lagi. Kita sambunglah. Sepatut aku buat kerja ni. Tak apalah, kita buat kemudian. Tangguh ialah pencuri masa yang hebat. Tangguh. Tak apalah, kita buat besok. You ingat besok kau hidup lagi ke? Besok belum tentu ada. Kalau kau ada masa buat hari ini, you buat hari ini. Jangan tangguh. Orang yang tangguh ini 50% gagal. 50% dia menempah gagal. Sebab dia tangguh. Dia tangguh. Sepatut dia buat hari ini. Dia janji dengan diri dia. Dia sudah minta doa dengan Allah SWT supaya dia buat hari ini. Dia boleh siap hari ini. InsyaAllah. InsyaAllah. Tiba-tiba dia munafik. Dia ikat. Maka dia tangguh esok, lusa. Akhir sekali ni tak buat. Itulah orang yang gagal menguruskan masa. Amat mendukacitakan. Dan merugi diri sendiri. Sudah tentunya akan merugi diri sendiri. Pentingnya kita melafazkan rasa syukur kita ke atas nikmat Allah. Kepentingan mensyukuri nikmat Allah adalah perkara yang besar. Afdal pada kita untuk bersyukur kepada Allah SWT. Kerana ia sesuatu kewajipan kepada hamba-Nya melahirkan rasa syukur. Rasa syukur ni, jangan tunggu dapat baru bersyukur. Kita kadang-kadang, kalau benda tu selalu dapat, kita rasa bukan macam rezeki lagi, macam gaji. Setiap bulan dapat, rasa macam biasa-biasa je. Sebenarnya kamu kena bersyukur. Macam kita bangun pagi, dapat menghidup udara. Kena bersyukur. Macam biasa-biasa je. Bangun awal hari ni, bangun lewat. Kena bersyukur. Kamu dapat bernafas, kena bersyukur. Itu kewajipan seorang hamba. Tengok isteri ada sebelah. Alhamdulillah, isteri aku masih ada. Bersyukur. Ataupun isteri, alhamdulillah, suami aku masih hidup. Bersyukur. Bersyukur. Itu yang penting. Penting kepada kita. Yang penting kepada kita. Hari ini tajuk motivasi. Politik malam ni. Aku tak baca lah. Terbaik tu. Terbaik. Malam ni. Pukul 9 habis pukul 10. You nak bantai-bantai sana. Jadi, mensyukuri nikmat ni pertama kerana itu kewajipan kita sebagai hamba. Allah kata dah, aku tak jadikan manusia dan jin kecuali untuk sembahku. Berarti kita hamba Allah. Hamba Allah. Hamba yang disayangi. Sebab itu, hamba yang patuh kepada Allah, amar ma'ruf nahi munkar, Allah akan tempatkan dalam syurga. Syurga ni Allahu Akbar. Tak boleh nak banding dengan dunia ni. Hebatnya syurga. Kalau kita solat fajar 2 rakaat, Allah kata, aku akan beri pahala lebih banyak daripada dunia dan isinya. Baru 2 rakaat. Jadi siapa yang solat sunat fajar 2 rakaat tadi, engkau kaya. Tapi bagi orang yang tak solat, kau miskin. Miskin apa tu? Saya gaji 20,000 sebulan. Itu dunia. Kau kaya dunia, tak ada apa. Kaya dunia ditinggalkan. Kau gaji 1 juta satu hari pun ditinggalkan. Tapi kaya akhirat. Itu yang kita nak. Sebab kaya akhirat akan kekal selama-lamanya. Assalamualaikum Tuan. Ya, Hanim. Waalaikumsalam. Atuk. Atuk. Jangan panggil Tuan, besar sangat. Hai. Ya Tuan. Tak boleh. Ya Allah, berkatilah majlis ilmu ini. Amin. Kena je, amin. Amin. Makna kita mensyukuri nikmat Allah. Kenapa kena bersyukur? Sebab kita hamba dia. Hamba Allah. Kita ni hamba dia. Bukan hamba manusia. Tidak. Bukan hamba duit. Tidak. Bukan hamba Tuhan. Tidak. Amin. Terima kasih. Thank you semua yang hadir dalam majlis ilmu ini. Terima kasih banyak. Semoga dilancarkan rezeki. JDT, terima kasih banyak. Melatih diri untuk rendah diri agar dapat menghargai orang lain. Kita syukur kepada Allah SWT. Makna kita melatih diri kita supaya kita tidak ego, tidak sombong, tidak tinggi diri.
Sebab itu kita bersyukur. Apabila kita rasa syukur, syukur ya Allah. Mana kita rasa rendahnya kita. Sebab kita mendapat daripada orang yang memberi. Orang beri. Hanidah Hamzah. Assalamualaikum Baji. Baji Mat. Waalaikumsalam. Apa khabar Hanidah? Semoga sihat sama. Sama-sama tu. Amin. Amin. Sina. Terima kasih. Terima kasih. Sihat sama. Sihat sama. Sama-sama tu. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Melatih diri untuk rendah diri agar dapat menghargai orang lain. Kita melatih diri kita. Kita walaupun kita jawatan besar, kita ada rumah besar, kita pangkat besar, mak bapak kita orang buta huruf, miskin di kampung. Maka kita mensyukuri nikmat tu, barulah kita pergi jumpa orang kampung, orang tua kita. Walaupun miskin, pakaian tak mahal apa semua, tak bau wangi sangat, tapi kita merendahkan diri. Melatih diri kita. Jadi orang bersyukur. Sebab ramai yang apabila kaya, dia lupa ibu bapa, lupa bersyukur. Nak berkawan dengan orang pun tak nak. Cari yang dating-dating, yang have saja. Yang puan seri. Allahu Akbar. Na'udzubillah min zalik. Orang inilah yang dikutuk oleh Allah SWT. Sebab itu Rasulullah kata, orang kaya paling ramai dalam neraka. Inilah benda ni. Orang miskin paling ramai dalam syurga. Itu notification. Tang. Kau miskin ya? Ya, ada harapan syurga. Kau kaya ya? Ya, ada harapan neraka. Kena jaga betul-betul. Jaga betul-betul. Mensyukuri nikmat Allah. Kena jaga bro. Jaga. Contoh dah ada. Tapi orang tak kisah je. Apabila syaitan, apabila dosa telah menyelimutkan dia. Macam dia berada dalam ais. Nampak aja ais. Nampak tapi dia diselimut oleh ais. Ais tu umpama dosa. Maka dia tidak akan bersyukur di atas nikmat Allah SWT. Meningkatkan hasil produktiviti kerana ingin mengekalkan kualiti yang dimiliki. Orang yang bersyukur ni dia akan berusaha sentiasa. Alhamdulillah bulan ni dapat untung 3,000. Maka dia usaha lagi bulan depan. 3,000, okey 1,000 untuk sedekah. Satu contoh. Okey bulan depan usaha lagi. Bagi dia akan memberi satu rangsangan. Apabila dia bersyukur, kekuatan. Sebab dia tahu yang dia minta rezeki itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kerana dia usaha, bukan. Bukan kerana dia buat baik dengan orang, bukan. Sebab rezeki itu ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu, ada orang kerja kuat, dapat sikit. Ada orang buat sikit, dapat banyak. Mungkin itu dikatakan tidak adil Allah. Sebab aku kerja kuat, aku dapat sikit. Dia kerja sikit, dapat banyak. Itu Allah nak menunjukkan kuasa rezeki di tanganku. Siapa aku nak bagi, aku akan bagi. Itulah penting pada kita. Memajukan ekonomi dan penglibatan sumbangan rakyat. Bersyukuri nikmat dalam keluarga. Haji, saya keluar dulu Haji. Salam hajah, terima kasih. Terima kasih salam hajah. Terima kasih banyak. Terima kasih salam nenek kau. Usaha memanfaatkan kesihatan. Kita kena usaha. Supaya kita sentiasa sihat. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Jaga diri Aizah. Take care. Bismillah. Tawakkaltu ala Allah. Usaha memanfaatkan kesihatan. Kalau individu memperuntukkan waktu rehat yang cukup untuk membuat pemeriksaan doktor. Ada orang ni, kadang-kadang dia 3 tahun tak pergi jumpa doktor. Tiba-tiba kena kencing manis. Sebenarnya rutin check up ni, bagi orang Melayu lah, orang di Malaysia ni, sakit baru jumpa doktor. Sebenarnya itu tak betul. Tak betul. Tak kira orang muda ke, orang tua ke, dia jangan tunggu sakit jumpa doktor. Tak boleh. Dia kena buat rutin, 6 bulan sekali ke, setahun sekali. Kalau orang muda kena buat setahun sekali. Kena buat check up. Kena ambil darah, check apa semua. Klinik kan banyak sekarang. Tapi kita terbalik. Sakit baru cari doktor. Sebenarnya penjagaan kesihatan yang baik ialah pencegahan. Cegah sebelum sakit. Apabila dapat simptom sikit-sikit kencing manis, terus buat perubahan. Macam tu lah. Terima kasih, silakan. Thank you, Joy. Tinggal tu. Sirna. Dalam hidup ini, yang membantu orang susah adalah orang yang tak senang. Mana kan? Itulah. Biasa, orang susah lah banyak keluarkan sedekah. Banding orang senang. Jadi, jaga kesihatan ini ialah kita peruntukkan waktu rehat yang cukup dan membuat pemeriksaan kesihatan kita secara berkala. Ini kena buat. Kalau atuk buat 6 bulan sekali. Sehat ke tak sehat kan 6 bulan buat. Pergi hospital. Saya buat. Nak buat check up. Kalau atuk free je lah. Orang pencik kan. RM1 je lah. Untuk individu. Kalau untuk masyarakat, meluangkan masa beriadah bersama keluarga.
ahli keluarga, membersihkan halaman rumah. Ini bersama dalam komuniti, dalam keluarga kita. Sebab itu berfaedahnya kita menjadi sihat. Ikut temu janji doktor. Betul. Kena ikut temu janji doktor. Jangan ikut doktor janji dengan kita. Doktor pula janji dengan kita. Kena buat. Yang muda-muda pun kena buat. Tengok macam anak saudara saya. Kena kidney umur 29. Lelaki. Allahu Akbar. Dengar kata dia ada gout dah sebelum tu. Dia ada gout dah. Tapi duk makan ubat gitulah. Tidak proper buat treatment kesihatan. Allahu Akbar. Jadi kita usaha untuk menjaga, memanfaatkan kesihatan ini adalah khususnya untuk diri kita sendiri adalah terlalu penting sekali. Buat check up kesihatan secara berkala. Jangan itulah. Apabila buat kesihatan secara berkala ni berarti kita bersyukur atas nikmat sihat. Allah dah bagi sihat, aku kena check. Apa ada yang apabila kita tahu kita ada sedikit-sedikit tak sihat, ya Allah, aku pergi cek tadi, didapati pendapat doktor aku ada sakit ini, ya Allah, sembuhkanlah ya Allah. Tapi kalau kita tak jumpa doktor, kita tahu kita sakit, kita ya Allah sihatkanlah aku, sihat jelah. Ikut tu penyakit tak kira usia jimat, betul. Benar sekali. Usaha memanfaatkan masa lapang. Perbanyakkan membaca buku-buku ilmiah dan buku-buku ibadat. Itu penting. Perbanyakkan. Masa lapang ini kena perbanyakkan dengan pengisian ibadah. Ibadat. Bangun 2/3 malam. Tahajud. Tahajud buat. Rugi orang tak buat. Orang tak buat, orang tak akan tahu nikmat. Nikmat baca Al-Quran. Nikmat zikir. Nikmat berselawat. Nikmat solat sunat. Dia tak akan tahu kalau dia tak buat. Kita nak cerita pun tak boleh. Macam mana nikmat tu. Betapa nikmatnya orang tahajud ni. Orang tahajud nikmat. Bangun pukul 4 pagi. Memang mengantuk. Mengantuk. Tapi lama-lama kita boleh terima. Breakfast pukul 4 pagi. Coba aja breakfast pukul 4 pagi. Breakfast pukul 4, pukul 5 pagi. Jangan pukul 8. Berarti pukul 4 pagi perut kau berbunyi. Kurr, itu loceng asli. Loceng asli. Membaca buku, itu hobi saya. Cantik kan ni. Patutnya tukar. Baca Quran juga. Jangan buku saja. Membaca buku ilmiah. Usaha masa lapang. Dengan masyarakat, kita kena bergaul dalam masyarakat. Sekarang teruk sangat masyarakat kita. Jiran tak kenal. Dah duduk sini berapa lama je? 5 tahun. Siapa jiran? Entah. Entah, dia boleh jawab 5 tahun. Sedangkan hak jiran, kalau kita nak kupas mengenai hak jiran yang dituntut dalam Islam, berat. Tak kena gaya walaupun dia beriman, dia solat apa semua, kerana dia tak mempedulikan jiran, dia masuk neraka tau. Boleh masuk neraka kerana tidak mempedulikan jiran. Jangan main. Ya Pak Suman, Assalamualaikum, selamat pagi. Pak Suman, Waalaikumsalam. Beres tu, beres Pak Suman. Terima kasih banyak. Saya breakfast 4.30 AM hari-hari. Kalau off day, saya bangun dah breakfast. Cantik. 4.30 breakfast. Itu cara yang paling baik. Paling baik. Sahur lah. Dalam bahasa ibadah dia panggil sahur. Sahur lah. Sahur. Dan kita telah mendidik. Kita sudah berada di dunia lain. Dunia seperti mana dunia Rasulullah SAW, para sahabat, para rasul, para nabi. Dunia mereka bermula pukul 4 pagi. Ini dunia mereka. Dia tidak wajib. Betul, solat tahajud tidak wajib. Tapi pada Rasulullah, dia mewajibkan pada dirinya. Rasulullah never miss solat tahajud. Sebab tu Rasulullah tidur pukul 10, bangun pukul 3, pukul 4 pagi. Dan dia breakfast. Jadi kita ajar. Cantik kamu. Ajar breakfast pukul 4, 4.30 pagi atau pukul 5. Cantik. Cantik. Itu akan memudahkan kita untuk bangun bertahajud. Bila kita makan, kita rasa fresh, kita rasa sehat, dengan mudah kita mengerjakan solat tahajud. Solat tahajud. Umat Islam mestilah bersyukur dengan nikmat Allah dan memanfaatkan sebaik-baik mungkin. Ini adalah disarankan. Di mana kata hadis tadi, umat Islam ini kena bersyukur di atas nikmat Allah, di atas masa lapang dan juga di atas kesihatan yang diberikan. Yang diberikan kepada kita. Nenek kau pun dah sampai dah. Masa makan. Breakfast juga. Breakfast juga. Kadang-kadang
Pukul 10 ni second breakfast. Awal pagi dah breakfast tadi. Tapi awal pagi Atuk selalu makan pisang lah, banana. Makan pisang, 2 biji ke, dah okey dah. Ya Pak Suman, thank you Gif. Semoga luarkan rezeki, diluarkan rezeki. Terima kasih. Okey, sudah cukup lah. Pukul 11 lebih dah. Pukul 11 dah, pukul 11. 11.18. Pukul 10, sorry. 10. Ingat aku sebelah ni. Jadi terima kasih banyak kerana sudi bersama dengan Atuk. Kita membicarakan mengenai tajuk yang kita amalkan seharian kita. Iaitu tajuk takutlah nikmat Allah tarik balik daripada kita. Ya Allah, ya Allah, kekalkan, bahkan tambahkan nikmat-Mu ya Allah kepada rakan-rakan kami semua ini yang mengikuti program Quote of the Day bersama dengan Atuk. Ya Allah, ya Allah, berilah masa lapang untuk kami mengisi dengan ibadah kepada-Mu. Ya Allah, ya Allah, berilah masa sehat kami untuk memudah kami beribadah kepada-Mu ya Allah. Hanya padamu kami minta dan padamu kami mohon. Sekian. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.